apakah hukum mengundi? Sebab dalam hidup kita ni kita ada 5 hukum. Wajib, harus, sunat, makruh dan haram. Dan 5 ni tidak akan terpisah dengan diri kita. Kita tengok balik kawaid, kita balik kepada keadaan pada ketika itu. Ada satu negara yang mana ada dua parti ataupun ada dua pimpinan yang kita nak pilih satu negara yang lain. Contoh, pimpinan A dia nak bawa satu perkara mendatangkan kemungkaran kepada Allah. Pimpinan B pun nak buat satu perkara kemungkaran kepada Allah. Maka ketika itu hanya ada dua pimpinan. Kita sebagai rakyat, apa hukum dia? Tak perlu mengundi langsung. Sebab dua-dua mendatangkan kemungkaran kepada Allah, mendatangkan kemudaratan. Tak perlu mengundi, tak wajib mengundi. Mengundi pun haram hukum dia. Situasi yang kedua, satu negara pimpinan A nak bawa satu kepada kebaikan. Kita makruf kebaikan masjid, ekonomi dan sebagainya, kebaikan. Nombor 2 ni nak menghancurkan kerajaan, nak buat kasino, nak buat itu, nak buat ini, macam-macam kemungkaran dia nak buat. Maka di sana sebagai rakyat wajib untuk pilih pimpinan A, buat kepada kebaikan. Satu negara lagi, dua-dua nak buat kepada kebaikan. Dua-dua nak buat ekonomi yang bagus, nak buat tempat pelancongan, nak buat kerja dakwah yang baik, kan? Semua-semua kebaikan. Maka di sana kita dipilih. Nak mengundi yang mana satu terpulang kepada kita. Tapi kita tengok pula, mesti ada pro and kontras di antara dua pimpinan. Pilih yang mana terbaik bagi kita. Negara kita ni ada macam-macam parti politik, macam-macam gagasan yang mereka nak bawa. Jadi kita tengok balik gagasan yang mana, pembawaan mana yang mereka nak bawa yang sesuai dengan suasana kita pada Malaysia pada hari ini, sesuai dengan diri kita. Kalau pembawaan mereka adalah pembawaan yang baik, maka di sana hukum untuk kita keluar adalah wajib. Sebab ditakuti kerajaan kita dipegang satu individu yang sangat benci kepada Islam. Ketika itulah tidak ada yang nak membela Islam. Kan kita tengok balik sejarah Osmaniyah, bagaimana kita tengok sejarah Bani Abbasiyah. Orang bukan Islam selamat di bawah agama Islam. Lalu di sana hukum semestinya wajib. Pilihlah satu pimpinan yang kita rasa pimpinan gagasan yang dibawa, gagasan yang baik, satu matlamat yang baik. Jangan mudah terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang murahan yang disebarkan, yang ditaburkan dekat media sosial. Sebab biasalah bila mana nak dekat dengan pilihan raya, akan banyak sangat fitnah kepada pimpinan itu, pimpinan ini. Maka di sana sebagai seorang yang bijak, kena pandai memilih, pandai menilai. Itu hukum. Apakah hukum dia? Yang kedua, apakah hukum kita pergi mengundi tapi kita dibayar untuk rosak undi? Mufti dah jawab, hukum kita rosak undi adalah haram. Lalu kita tengok macam mana pimpinan yang kita nak tengok. Kalaulah pimpinan itu pimpinan yang baik, pilihlah seperti mana berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ingat balik, Nabi Yusuf diberi satu jawatan Menteri Keuangan untuk kerajaan Mesir pada ketika itu. Siapa yang pilih? Nabi Yusuf menawarkan dirinya sebagai seorang menteri. Nabi Yusuf menawarkan diri untuk pegang jawatan itu. Adakah Nabi Yusuf gilakan jawatan? Tidak. Sebab ketika itu Nabi Yusuf melihat kerajaan Mesir, menteri mereka menteri yang korup, menteri yang gilakan jawatan, menindas manusia yang lain, membenci kepada Islam. Lalu ketika itulah Nabi Yusuf menawarkan kepada raja, aku nak pegang ekonomi Mesir. Dan terbukti Nabi Yusuf dengan agama Islam, dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, memegang kerajaan Mesir. Ekonomi Mesir boleh bertahan bertahun-tahun sehingga kan boleh membantu kerajaan lain juga dari sudut ekonomi. Jadi selamat mengundi pada 19 November. Pilihlah pimpinan yang baik. Moga-moga pimpinan yang akan datang nanti boleh membawa satu perubahan yang baik kepada kerajaan Islam.